Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Okey, jadi setelah sekian lama juga aku tak buat sebarang video disebabkan kesibukan aku dan juga aku tak berapa pandai nak mengurus masa. Okey, jadi insyaAllah aku akan kembali meresensi buku melalui video. InsyaAllah lah lepas ni aku cuba untuk konsisten sedikit insyaAllah. Okey, jadi baiklah, untuk video kali ini aku akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Rahsia Empayar Melayu Sriwijaya, tulisan Abdullah Siddiq, terbitan Rumah Penerbitan The Patriot. Okey, jadi seperti biasa dalam mana-mana video aku, terutama sekali yang bukan fiction, aku akan pecahkan ke beberapa bahagian dan korang boleh rujuk kod masa dekat bawah ni supaya korang boleh pergi ke bahagian-bahagian tertentu yang lebih spesifik kalau korang nak tahu bahagian tu lah. Okey, jadi kita mulakan dengan bahagian yang pertama, iaitu buku ni pasal apa. Okey, buku ni dia mengisahkan tentang sebuah tamadun Melayu atau empayar Melayu yang bernama Empayar Sriwijaya yang wujud sekitar 1400 tahun yang lampau. Dan untuk korang yang macam baru nak berjinak-jinak dengan sejarah Melayu ataupun yang mungkin dulu pernah dengar Sriwijaya tapi macam tak berapa tahu sangat, ataupun mungkin korang ini kali pertama korang dengar dan korang nak tahu apa itu Empayar Sriwijaya, maka aku boleh katakan buku ni sangat sesuai untuk korang baca, terutama sekali kalau korang ni merupakan seorang pemula dalam bidang sejarah. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab aku dapati buku ni dah meliputi elemen-elemen penting ataupun asas untuk seorang pemula itu tahu berkenaan dengan Empayar Sriwijaya ni. Elemen-elemen asas tu macam mana empayar ni mula-mula wujud, dan kemudian bagaimana empayar ni melaksanakan kegiatan ekonomi, dia berdagang ke, dia berlayar ke, dan juga macam mana empayar ni ada menjalin hubungan dengan negara-negara atau kuasa-kuasa luar. Tak kurang juga dia punya kisah politik ataupun dia punya peperangan yang berlaku antara sesama empayar ataupun dalaman empayar itu sendiri, serta bukti-bukti penemuan berupa macam artifak ke ataupun catatan tertentu ke, batu bersurat ataupun apa-apa sajalah yang boleh dijadikan bukti wujudnya empayar ini. Okey, macam bahagian-bahagian penting tu yang aku dah sebutkan tadi telah diliputi dengan baik dan dibentangkan dengan jelas oleh penulis. Dan disebabkan itulah aku cakap, kalau korang nak bermula, nak ambil tahu pasal Sriwijaya, maka buku ni dah lebih daripada cukup. Dan kemudian nak tahu lebih dalam, barulah korang boleh cari makalah ataupun jurnal-jurnal ilmiah macam tu. Okeylah, itu untuk bahagian yang pertama, iaitu buku ni pasal apa. Sekarang kita masuk pula ke bahagian yang kedua, iaitu laras bahasa buku ini. Okey, buku ini ditulis dalam laras bahasa yang mudah difahami, maka tidak keterlaluan kalau aku katakan buku ni memang dibuat atau ditulis untuk orang awam. Sebab kadang-kadang ilmu-ilmu sejarah ni dia datang dalam bentuk-bentuk jurnal-jurnal ilmiah atau makalah-makalah ilmiah yang sangat bersifat akademik tau. Akademik ni laras bahasa dia tinggi dan kebanyakan lah, aku tak tahu kalau korang ni lain, tapi kebanyakan orang bila baca makalah-makalah ilmiah tu dia macam susah tau kita nak hadam. Okey, korang mungkin pandai, aku tak tahu, tapi kebanyakan orang macam tu. Jadi makalah-makalah ilmiah ni dia macam kurang mesra orang awam. Namun begitu, buku ni sangat mudah difahami sebab tulisannya santai. Kita boleh faham. Jadi tak perlu latar belakang yang begitu akademik untuk kita faham buku ni bercakap pasal apa. Maka buku ni ditulis dalam laras bahasa yang mudah. Baiklah, seterusnya kita pergi ke bahagian yang ketiga, iaitu kenapa korang kena baca buku ini. Okey, aku boleh katakan tujuannya tak lain tak bukan ialah kita nak cari ilmu, dan tak kurang juga kita nak mengenal sejarah asal-usul bangsa Melayu. Dan boleh dikatakan bangsa Melayu ni telah wujud dalam satu jangka masa yang jauh lamanya. Bayangkan 1400 tahun tu, lama gila tu. Macam kalau tak silap Kesultanan Melaka pun lebih dekat dengan zaman sekarang berbanding Empayar Sriwijaya. Empayar Sriwijaya ni dia lebih jauh ke belakang
kurang berbanding yang kita ada sekarang, yang kita biasa dengar ya, Kesultanan Melayu, Melaka ataupun Johor ke atau Pahang, Terengganu semua tu. Tak kurang juga bahawa kita boleh tahu betapa bangsa Melayu ni di suatu masa yang dahulu pernah mencapai satu peradaban atau tamadun yang tinggi. Oleh yang demikian, dia memang mematahkan sebarang hujah-hujah yang kebanyakannya datang daripada penjajah zaman penjajahan dululah, yang mana mereka kan selalu cakap bangsa Melayu atau bangsa pribumi ni pemalas, tak rajin membaca ke, tak kuat usaha ke, benda yang macam bersifat merendahkan macam tu. Dan bila kita tahu ada sejarah sebelumnya lagi, iaitu satu peradaban yang begitu maju, sudah tentulah bangsa-bangsa Melayu dahulu rajin-rajin belaka. Sebab kalau tak rajin, macam mana boleh capai benda tu, betul tak? Disebabkan itu, kita bukanlah satu bangsa yang dicipta oleh penjajah. Sebaliknya, kita merupakan satu bangsa yang dahulu pernah wujud dan mencapai kegemilangan tertentu. Okey, itulah sebabnya korang perlu baca. Dan tak kurang juga, buku ni dia mengajar aku secara tidak langsung untuk kita lebih memahami sejarah, untuk kita sedar betapa sejarah ini penting. Aku dah cerita pasal benda ni dekat Twitter aku, dan aku letakkan pautan di bawah supaya kalau korang nak tahu, korang boleh pergi dan korang boleh baca lah. Ada 3 sebab lah yang aku gariskan, yang aku belajar secara tak langsung daripada buku ni, kenapa sejarah itu penting. Okey, pautan tu korang boleh jumpa dekat bawah. Dan sebab yang terakhir sekali kenapa korang kena baca buku ni adalah, contohlah kalau korang betul-betul nak fahami atau korang nak dalami sejarah Melayu, maka buku ni merupakan salah satu bacaan wajib untuk korang baca. Baiklah, jadi itulah dia sebab-sebabnya kenapa korang kena baca buku ni. Sekarang kita pergi ke bahagian yang keempat, iaitu bahagian yang terakhir sekali, iaitu apa pengajaran yang aku dapat daripada buku ni. Okey, pengajaran dia tak jauh beza dengan apa yang telah aku sebutkan tadi, iaitu kita merupakan satu bangsa yang pernah wujud sekian lamanya, dan bukanlah kita ni satu bangsa yang dicipta oleh penjajah. Sebab kalau kita tengok beberapa narasi-narasi daripada penjajah-penjajah yang pernah datang ke tanah Melayu, mereka selalu macam memberi alasan atau macam dia punya propaganda tu yang katakan mereka ni orang-orang gasar, orang-orang yang ganas dan kasar. Kita ni kita datang, kita tamadunkan. Kepala otak dia lah tamadun kan. Dia bukan tamadun kan, dia datang, dia eksploitasi, dia ambil segala hasil bumi. Jadi, tapi dia punya narasi tu kadang-kadang masih lagi melekat dekat sesetengah masyarakat kita hari ini. Jadi dia menyebabkan masyarakat kita ni berasa rendah diri tau, berasa macam hina diri, berasa kita ni tak layak, kita ni bukannya bangsa yang bagus, kita ni ketinggalan. Walhal hakikatnya bangsa kita dahulu pernah mencapai sebuah kemajuan dan kegemilangan yang tinggi. Sebab memang dalam cerita ni ada diceritakan betapa kaya dan betapa megahnya Empayar Sriwijaya ni. Diceritakan macam mana kehidupan masyarakatnya, kehidupan rajanya ataupun tenteranya, sistem politiknya. Bukan main, memang canggih lah untuk zaman tersebut. Jadi memang benda ni kita boleh gunakan sebagai aspirasi untuk kita berasa bangga dengan sejarah kita, untuk kita lebih hargai sejarah kita, dan seterusnya kita lebih berjuang untuk naikkan bangsa kita. Contoh, tak kisahlah bangsa Melayu, kita bukanlah tindas bangsa-bangsa yang lain ada di Malaysia ni, tak ada, aku tak cakap pun macam tu. Tapi kita, apa salahnya kita berbangga dengan bangsa kita sendiri, iaitu kita nak perjuangkan bangsa kita sendiri. Kita bukanlah, maksud aku nak hasut, kita halau bangsa lain ke atau buat provokasi kat bangsa lain ke, tak, bukan tu poinnya. Poinnya adalah supaya kita berasa lebih bangga dengan sejarah sendiri, maka daripada situ kita akan berasa lebih bersemangat untuk menyumbang ke arah bangsa kita. Macam itulah. Manakala untuk pengajaran yang kedua, iaitu daripada buku ni, penulis tu membentangkanlah ada catatan-catatan daripada pengkaji-pengkaji sebelumnya, yang mana beliau berkesimpulan bahawa masih ada banyak lagi kelompongan ataupun ruang-ruang kosong yang boleh diisi untuk pengkaji-pengkaji baru yang dari tempatan lah terutamanya. Luar tu tak kisahlah siapa nak kajian, tapi dia lebih kepada membangkitkan semangat untuk kita mengkaji dan mendalami sejarah bangsa kita sendiri. Okey, kalau korang
tertanya-tanya kenapa sejarah ni begitu penting, aku memang galakkan korang pergi tengok Twitter aku, sebab dekat situ aku dah cerita dah 3 sebab kenapa aku rasa sejarah ni penting. Dan aku tak berhajat nak ulang balik lah dekat dalam video ni, sebab aku takut video ni nanti durasi dia jadi panjang pula. Dan untuk pengajaran yang ketiga dan yang terakhir sekali, iaitu segala benda ada turun dan naiknya. Okey, macam Empayar Sriwijaya ni jugalah, dia ada pada titik permulaan, kemudian dia ada kebangkitan, lepas tu dia ada kemuncak, dan kemudian mungkin dia ada macam mendata gitu, lepas tu dia ada kejatuhan, dia turun. Kalau kita kaji mana-mana peradaban pun, kita akan jumpa berbenda yang bentuk yang sama, macam tak kisahlah Rom ke Mongol atau tamadun Islam sekalipun, ada permulaan, kebangkitan, kemuncak, apa semua tu, dan dia akan turun. Benda tu memang satu perkara normal kalau kita kaji mana-mana sejarah. Dan kalau tak silap aku, dalam catatan Ibnu Khaldun ada, beliau menegaskan bahawa memang sejarah ni dia akan berulang, tapi sejarah tu boleh berhenti berulang kalau orang-orangnya mengambil pengajaran daripada sejarah. Macam contohlah, macam kalau orang tu ambil, maksudnya orang pada zaman tersebutlah ambil pengajaran daripada sejarah orang-orang yang sebelumnya, maka mereka akan berusaha untuk tak mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi bila tak buat kesalahan yang sama, maka tak hadapilah masalah yang sama, iaitu masalah kejatuhan. Okey, jadi disebabkan itulah aku simpulkan itu sebagai pengajaran ketiga daripada buku ni, iaitu segala benda ada turun dan ada naiknya. Dan kita berusahalah untuk menjaga negara kita yang kita cintai ini, iaitu Malaysia, untuk kita pastikan negara ni tak jatuh bankrupt ke atau berpecah ke ataupun hadapi bermacam-macam masalah lah macam tu. Minta jauh daripada perkara itu berlaku. Okey, jadi itulah sahaja untuk video kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Tekan juga butang kecil loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas video baru daripada aku, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.